Baik, kita rasa Ustaz Azhar telah pun bersedia untuk menjawab soalan-soalan ni. Soalan pertama Ustaz, ni soalan anak muda ni. Jika kita berkawan dengan perempuan ramai-ramai, kita berkawan dengan perempuan dan mereka selalu call kita, adakah haram? Sembang sesaja je. Relax lah bro. Baik, soalan pertama sama-sama soalan macam ni. Kalau tak silap ni sekali yang ke 33,000. Kita bercakap dengan orang perempuan dalam telefon, kerana kita ramai kenal di sekolah, kenal di pejabat dan sebagainya. Dalam telefon, jawabnya apa yang kita harus berbuat di luar, maka harus kita berbuat dalam telefon. Apa yang harus kita berbuat dalam telefon, maka harus kita tulis SMS. Sebab fitnah yang paling besar ialah berhadapan dengan mukhatab, berhadapan. Cakap dengan telefon, fitnah dia kurang, kerana kita tak nampak dia, kita dengar suara saja. Suara pun kadang-kadang pecah-pecah. Fitnah yang paling besar ialah berhadapan, orang dengan orang. Jadi kalau orang dengan orang diharuskan pada syarak, maka dalam telefon pun diharuskan pada syarak. Tapi kalau dalam SMS sekalipun dengan tulisan, muka dia tak nampak, suara tak dengar, tapi kalau tak ikut peraturan syarak, jadi haram. Kalau tidak haram pun membazir. Nampak? Dengan sebab couple ni, keuntungan saja dapat kepada syarikat-syarikat telefon 1,5 juta satu malam. Tokek dia tidur, duit dia masuk 1,5 juta. Kita duduk couple ni, tu couple ringan, bukan hak berat. Hak reload RM5 satu malam. Tak penyakit berat ni SMS. Habis kuat, dia tanya, yang buat apa tu? Hak perempuan pula jawab, suka orang lah. 20% untung syarikat telefon, betul tak? Tu baru satu pasang. Dan kalau dari Perlis sampai Sarawak, berapa puluh ribu pasangan ada. Betul lah, duduk saja, tapi I nak tahu buat apa. Suka orang lah, 4%. Duduk kat luar ke kat dalam? Kat dalam 6%. Kat dalam tu kat mana? Atas kursi, atas lantai, atas punggung orang lah. 8% ini belum tidur lagi. Ini benda-benda lagu ni akhirnya tu baru makro, baru lara, akhirnya takut jadi. Jadi syadul dhara'i, dan hadkan perbuatan itu benda yang mustahak saja. Wallahu a'lam. Soalan kedua Ustaz, adakah batal solat menelan air mata yang mengalir dalam mulut? Kata ulama fiqh, bila air mata itu masuk daripada dalam, dia menangis ikut dalam, pelik je. Tapi biarlah masalah tu, dia tak keluar, dia ikut dalam, masuk dalam mulut, telan, maka dia tidak dikira air mata. Air mata dia bila dia keluar, bila dia keluar, kita pun masuk, untung aku, dia pun minum air mata dia setitik dengan sengaja, membatalkan solat. Wallahu a'lam. Adakah sekufu perkahwinan antara laki-laki umur 29 dengan wanita umur 19 tahun? Masalah kafaah, masalah sebanding. Yang pertama sekali agama, kufu ni. Yang perempuan orang beragama, laki-laki biar beragama. Yang keduanya adalah keturunan. Yang ketiganya seperti apa benda ni, kecantikan bahar rupa dan sebagainya. Umur tidak masuk dalam kufu, melainkan pada setengah ulama fiqh saja. Sebab tu kita tengok, kahwin awal 60, kahwin umur 40, umur 45 kahwin dengan umur 25, syaratnya bahagia sudah. Cuma ulama memakruhkan kalau tua sangat, tidak haram tua sangat. Dah, orang lelaki umur 25, perempuan 165. Jadi makruh. Wallahu a'lam. Orang tanya Ustaz, dah tua-tua nak buat apa kahwin Ustaz? Dia orang jawab, biar dia buat kahwin, tahu dia mau nak buat apa. Banyak tanya Ustaz, jika menggunakan mazhab lain dalam solat dengan saja-saja, boleh ke tak? Baik, dia banyak juga orang budak-budak ditanya lagu ni. Kita mazhab Syafi'i contoh, tapi hari ini nak semayang asal, kita nak semayang mazhab Hanbali. Jawabnya boleh, tak ada masalah. Mazhab ni Quran hadis, mereka bersumberkan Quran hadis, dah dengan ijtihad masing-masing. Yang tak bolehnya tatabu' rukhas, kita sengaja berpindah-pindah untuk bermain-main, bersuka-suka, atau cari yang mana lebih mudah. Kita nak bermudah pada agama, maka hukumnya diharamkan pada syarak pada jumhur ulama. Adapun kita saja kita nak melakukan amalan sekali dalam mazhab Hanbali, syaratnya kita faqih dalam masalah itu, kita tahu mana tempat istinbat, mana hadisnya, maka diharuskan pada syarak. Wallahu a'lam.
Apakah hukumnya sesetengah pendakwah yang mengatakan serban dan jubah bukanlah sunnah kerana hanya ada orang Arab? Komen Ustaz. Baik, ini pula benda yang selalu kita dengar, benda yang memang sunnah tiba-tiba tidak dikatakan sunnah. Dalil mereka dia kata serban tidak sunnah kerana Nabi lahir itu orang pakai serban dah, bukan sunnah. Jawabnya, ulama jawab, Nabi suka berserban, Nabi suka dengan berkopiah. Almarhum Syekh Hasanai Muhammad Makhluk, bekas mufti besar negeri Mesir, dia sebut dalam kitab dia apa benda ni, Fatwa Syar'iyah. Ya, ini dua perkara, al-qalam surah dan imamah. Serban dan kopiah adalah sunnah Nabi SAW, dan tidak dapat kita gunakan hujah Nabi lahir telah ada serban maka dia bukan sunnah. Kalau begitu makan tangan kanan bukan sunnah, kerana sebelum Nabi lahir orang telah guna makan tangan kanan. Dan berenang pun bukan sunnah, kerana sebelum Nabi lahir orang telah pun berenang. Jadi bila datang dalam hadis Nabi suka benda tu, maka itulah sunnah Nabi SAW. Tapi tidak disyaratkan pendakwa nak pakai serban, nak pakai kopiah, jubah dan sebagainya. Pakai jin 501, baju hacker pun tak ada masalah, kerana dakwa menyatakan kebenaran, ajak orang buat baik. Wallahu a'lam. Tentang pakaian Ustaz, apa hukum laki-laki yang pakai baju pink dan warna-warni dengar kata haram? Saya ada baju Melayu pink dan ungu, kalau haram saya nak pakai dah. Pakai bagi sini. Tidak ada sebarang hadis pun yang menyebut warna pink dalam larangan-larangan pakaian. Yang adanya pakaian-pakaian yang dilarang, pakaian warna untuk wanita. Jadi kalau benda tu khusus untuk wanita, ataupun sekalipun pada jalan adi kebiasaan, kalau pakai kali gitu orang perang, maka boleh jadi haram pula orang laki-laki pakai. Berarti sebaik-baiknya, nah, kalau warna pink yang terang-terang ni jangan pakai orang laki-laki. Kerana ini pakaian yang color ni biasanya khusus untuk perempuan. Tapi kata haram tu bukan haram itlaq, dengan qat'i, makruh tahrim, dengan sebab qiyas daripada hadis yang menjadi sandaran. Jadi makruh tahrim hukumnya haram juga, tapi tak sama dengan haram yang asal. Kerana tidak disebut dengan warna dalam hadis. Jangan dengan warna-warna yang disukai oleh wanita. Tentang pakaian Ustaz, apa hukum laki-laki yang pakai baju pink dan warna-warni dengar kata haram? Saya ada baju Melayu pink dan ungu, kalau haram saya nak pakai dah. Pakai bagi sini. Tidak ada sebarang hadis pun yang menyebut warna pink dalam larangan-larangan pakaian. Yang adanya pakaian-pakaian yang dilarang, pakaian warna untuk wanita. Jadi kalau benda tu khusus untuk wanita, ataupun sekalipun pada jalan adi kebiasaan, kalau pakai kali gitu orang perang, maka boleh jadi haram pula orang laki-laki pakai. Berarti sebaik-baiknya, nah, kalau warna pink yang terang-terang ni jangan pakai orang laki-laki. Kerana ini pakaian yang color ni biasanya khusus untuk perempuan. Tapi kata haram tu bukan haram itlaq, dengan qat'i, makruh tahrim, dengan sebab qiyas daripada hadis yang menjadi sandaran. Jadi makruh tahrim hukumnya haram juga, tapi tak sama dengan haram yang asal. Kerana tidak disebut dengan warna dalam hadis. Jangan dengan warna-warna yang disukai oleh wanita. Wallahu a'lam. Baik, kita kembali kepada masalah persoalan keluarga. Ini tentang masalah nafkah Ustaz. Apakah kadar nafkah yang ditetapkan Islam bagi seorang isteri? Macam mana kalau mak mertua dapat lebih daripada kadar nafkah yang diperolehi oleh isterinya? Nafkah yang wajib asal dia ada 3, yang tabi' dia ada 2. 3 yang wajib: makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Makan minum 2 kali sehari sahaja. Ini yang mu'tamad. Pagi sekali, petang sekali, atau pagi atau malam sekali. 2 kali saja yang wajib seorang suami beri makan kepada isteri. Qadar mana? Qadar kenyang. Mengikut makanan bukan negeri, makanan jenis perempuan yang menjadi isteri. Kalau isteri dia orang Melayu, makan berat, wajib dia beri makan berat, walaupun isteri dia duduk di Moskow. Dia ikut makanan pasal nafkah isteri. Nah, kalau isteri dia bukan jenis makan nasi, jenis makan cikedi, boleh makan cikedi, tunai dah nafkah.
2 kali sehari sebut dalam kitab I'anatul Talibin dengan lauknya, bukan nasi saja, mesti ada lauk. Sama ada kita beli atau suami isteri yang masak, atau suami masak, atau beli benda mentah, isteri yang masak gula, semua tu tidak menjadi masalah. Atau suami beri duit je, isteri beli di kedai makan juga 2 kali sehari. Pakaian 2 pasang setahun, 6 bulan 1 pasang, paling kurang tu sekadar yang kurang pada tu sengaja haram. Dan mana pakaian dia? Tudung rambut, telekung belah luar, baju kurung, kain, kemudian stoket dan kasut. Nampak? Tapi masalah pakaian masih tak ada masalah. Biasanya orang ni banyak pakaian. Tengok raya lah 6 pasang paling komang. Puasa tak pernah cukup. Nah, pakaian banyak. Kemudian tempat tinggal. Tempat tinggal sama ada sewa atau suami tu buat sendiri, atau isteri tu buat sendiri, dia tukang kayu ataupun tumpang rumah siapa, dengan syarat tempat itu disukai oleh isteri. Mana suka apa? Tidak ada orang yang menyakitkan hati dia. Ni ramai orang tak faham. Dia duduk dengan mertua, mertua tak ngam dengan isteri, tak lepas qada yang wajib. Sebab tak boleh ada dalam rumah itu untuk lepas lulus nafkah orang yang berbalah dengan isteri. Tak boleh. Faham tak? Kita nak duduk mana-mana ikut surga, nak bodoh duduk bawah-bawah flyover, tak ada masalah. Bini kita, ada seorang kakak kita numpang duduk, kakak kita ni memang tak ngam, memang balah sama dengan isteri kita, haram perbuatan kita. Rumah tak lawa tak apa, tutup dengan kotak sabun pun tak ada masalah, tapi isteri suka. Yang dengan sebab dan dengan perkirakan sifat-sifat rumah, antaranya dia nak apa benda, nak pergi buang air dan mandi sebagainya, orang tak tengok dia. Bab setengah-setengah rumah kan nak kena pergi mandi luar siang ke dia, buat biar bilik air tu tertutup. Ni kadang-kadang mandi luar, telaga tu tak tutup, pakai kembang kata duduk sabun pula, posmen mari lari. Ni kat mana rumah 8803 bini kita duduk sabun lepek. Jadi kau mang sepanjang, jangan sampai gitu. Biar comel tempat duduk isteri kita, kerana dia isteri kita. Ini nafkah yang wajib. Kemudian ada lagi 2 lagi nafkah yang kalau kita perlu menjadi wajib, seperti obat, seperti alat makeup, alat sabun dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Baik, maka kita pergi kepada masalah doa, Ustaz. Kalau saya berdoa minta anak jadi cerdik macam Imam Syafi'i, jadi kuat hafalan macam Imam Bukhari, boleh ke? Adakah ini membelakangkan Nabi Muhammad? Tidak menjadi sebarang kesalahan. Semua yang Allah beri karamah kepada hambanya. Imam Syafi'i karamahnya pandai fiqh, Imam Bukhari karamahnya hafal hadis ratusan ribu. Ini semuanya untuk dicontohi. Bukan makna kita belakangkan Rasulullah. Cuma ingat, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Terbaik sekali Rasulullah. Nampak? Terbaik Rasulullah. Tapi Rasulullah dia bukan engineer. Adakah salah kita nak anak kita belajar supaya jadi seperti seorang engineer, seperti orang ni? Tak ada salah. Jangan benda ni jadi kolot. Nampak? Ada orang kata tak baik tu, siapa nak jadi Imam Syafi'i, patut jadi macam Rasulullah. Tak. Ulama tak larang pun macam tu. Yang orang larang, jangan ambil orang kafir sebagai idola. Orang kafir ni dia musuh Allah, dia bakal duduk neraka Allah. Jangan jadikan idola. Kita nak puji buatan dia baik, boleh. Pandai orang kafir ni, pasang barang cukup pandai dia ni, tu boleh. Tapi jangan batang tubuh dia menjadi idola. Adapun batang tubuh maknanya orang-orang yang dicintai oleh Allah, macam Imam Bukhari, Imam Syafi'i, 1200 tahun telah menghilang, meninggalkan kita, namanya masih duduk pada bibir-bibir kita, maka tidak salah sedikit pun molek dalam doa tu, biar jadi macam ni, berani macam Salahuddin Al-Ayyubi, nak kuat menghafal macam Imam Muslim dan seumpamanya. Silakan, tidak ada larangan di sisi ulama. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada penutup ceramah kita bersama pada malam ini, kita akan minta kepada Ustaz membacakan doa. Saya minta semua berada di tempat masing-masing untuk sama-sama baca doa, dan kita akan sudahi ceramah kita ini dengan ucapan selawat yang akan dipimpin oleh kumpulan Nasyi'in Team yang turut bersama dengan kita. Jadi saya minta nanti dalam sebelum tamat program kita ni, Nasyi'in Team ambil tempat di belakang saya, dan mereka juga membawa CD-CD, buku-buku mereka. Dan jika tuan-tuan membeli CD nasyid mereka, buku mereka, beberapa persen ini akan disumbangkan dalam pembangunan Al-Barakah yang baru. Kita masuk lagi dalam soalan seterusnya tentang syurga. Saya ada mendengar Mufti Mesir Syekh Ali mensyarahkan kitab Hikam. Pada satu huraian, kita tidak masuk syurga dengan amalan yang kita buat, tetapi masuk syurga dengan rahmat Allah. Saya confuse. Ustaz, tolong huraikan.
Satu hari Rasulullah SAW menyatakan bahawasanya kita akan masuk surga dengan rahmat, kasihan, belas Allah. Seorang laki-laki bangun, dia tak puas hati. Dia kata, saya nak masuk dengan amal saya, bukan dengan rahmat Allah. Dia nak masuk dengan, dia berasa amal dia banyak. Nabi kata, jauh kita masuk dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Akhirnya dipendekkan cerita, membayar dulu nikmat Allah yang kamu beri, kemudian kamu masuk syurga Allah dengan amalan kamu. Maka sebelah mata kamu berapa ringgit kamu nak bayar kepada Allah. Akhirnya dia akur, segala nikmat yang Tuhan beri inilah yang dapat kita beramal dengan pertolongan Allah. Kerana kalau Allah tak tolong, kita tak dapat beramal walau sedikit pun. Kita tak dapat nak tengok para ulama, nak dengar Quran hadis kalau Tuhan tak tolong. Semua dengan pertolongan Allah. Maka jangan kita berasa kita boleh masuk syurga Allah dengan amalan kita. Sebab tu Imam Syafi'i dia kata, aku tak layak dengan syurgamu dan aku tak tahan dengan nerakamu. Bukan makna dia nak duduk tempat ketiga. Ni orang yang tawaduk nak kepada Allah. Dan jangan kita berasa amal kita hebat. Nak tunjukkan amal kita kepada Allah. Jangan tunjuk sama makhluk. Nampak? Tunjuk tahajud kita, tunjuk ke Allah. Tunjuk kita ni hebat, tunjuk ke Allah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Baik, kita tengok pada tentang Isra' dan Mi'raj, Ustaz. Nabi naik ke langit bertemu Allah. Jika Allah ada di atas, bermakna sudah bertempat. Adakah benar-benar Nabi bertemu Allah atau nur saja? Dengar cerita daripada kecil, orang cerita Isra' Mi'raj. Nabi naik atas langit jumpa Allah, naik atas langit jumpa Allah. Sebut dalam hadis. Tapi tidak ada sebarang hadis yang sebut Nabi jumpa Allah, Allah tu ada di atas langit. Cuma yang ada cerita hadis Nabi naik ke langit. Sebab tu kata Allah ni wujudun bila makan. Cukup. Wa su'alu anhu bid'ah. Imam Malik kata jangan duduk berbid'ah, duduk sabah. Dia ni duduk faham dia lagu ni. Allah tak tanya, aku duduk di mana dalam kubur ni. Allah tanya kita, harta ambil mana? Amalmu lagu mana? Ilmu lagu mana? Hutang orang bayar ke tak? Allah tak tanya, aku duduk di langit atau tak ada tempat. Dia kata bid'ah sekarang. Benda-benda lagu ni, ini sebenarnya mainan Yahudi Nasara. Nampak? Jadi kita ni kata-kata mak tak ada, ayah tak ada pergi Mekah. Tinggal adik dua orang duduk rumah. Dia pun tinggal dia, lagi anak abang nak tubik luar jalan kejap. Balik pada tu, gila ni abang cakap dengan mak kejap, jumpa mak kejap. Abang ni hampir kuda ke benda? Mak ada Mekah ha. Dah cakap dengan mak tadi. Ya ke dah bang? Balik dah dah mak ada Mekah dah, abang kata tubik luar. Dak cakap telefon. Mak dia tak ada luar, mak dia ada di Mekah. Faham tak? Bermakna tu makhluk. Maka Nabi naik Isra' Mi'raj ke langit, Nabi nampak terima wahyu dan sebagainya. Bukan cerita dalam hadis itu Tuhan mari duduk situ. Di situlah Nabi menerima semayang daripada Allah. Tak ada Allah, Allah lebih mengetahui. Nampak Maha Suci Allah bersamaan dengan makhluk. Cukup setakat tu. Dah kata Ar-Rahman ala istawa, Tuhan atas arah beristawa, kita sebut kerana sebut dalam Quran. Maksud Al-Tafsir kata wallahu a'lamul muradi. Cukup setakat itu. Wallahu a'lam. Jadi bodoh. Baik tuan-tuan, kita tengok soalan daripada SMS. Mengapa kita Melayu Islam lemah dalam solat berjemaah kecuali solat jemaat? Tapi bila kita di Mekah, kita rajin solat jemaat. Itu yang saya selalu sebut. Duduk di Mekah, di Masjidil Haram, tiap-tiap hari pergi Masjidil Haram. Bila dah balik Malaysia, tiap-tiap hari haram ke masjid. Adakah pahalanya macam mana Ustaz? Tolong jelas Ustaz. Jadi masalah jenis bangsa itu sendiri atau environment. Kita duduk di Mekah, orang Melayu yang lemah, tapi bila duduk di Mekah kuat budak dia solat jemaah. Tapi balik duduk dengan rumpun Melayu balik, dia jadi lemah balik. Kadang-kadang dengan sebab persekitaran, kadang-kadang dengan sebab diri kita sendiri. Nampak? Ada yang jenis kita semangat dengan sebab apa? Semangat dengan ada sesuatu. Sesuatu kita semangat, tak ada sesuatu kita tidak semangat. Sebab tu Allah Ta'ala dia buat janjikan dengan macam-macam pahala. Ni pahala, ni pahala, ni pahala, ni pahala. Pasal jenis manusia Tuhan buat, dia nak janji. Ni dapat gaji, ni dapat duit, ni dapat rumah, ni dapat tanah. Baru kita semangat. Kalau kita tak di pokoknya, jawatan kosong, kerani kilang. Nampak? Gaji luar biasa. Kalau kilang lain RM800, tapi kilang kami RM18,000 dibayar di padang mahsyar. Siapa nak kerja lambat. Khuliqal insan min ajal. Manusia Tuhan cipta jenis gaduh, nak jerah, nak cepat.
Nampak? Sebab tu bila kita kerja dengan kerajaan, rajin. Pukul 6 pagi keluar dah. Kerja dengan kerajaan Allah, malas. Padahal Allah bayar mahal. Nampak? Kerana bayar mahal pun lambat bayar. Jenis kita ni jenis gaduh. Sebab tu walaupun dijanjikan 27 pahala dan sebagainya, kita masih lemah. Tapi sampai di tanah yang barakah, bumi yang sangat barakah, maka kita hilang lemah. Berkat tanah Mekah haram. Balik sini tak ada keberkatan tanah haram. Nampak? Balik semula diri kita asal, lemah kita melainkan orang yang sudah sedia kuat. Jadi benda inilah kita kena ubah supaya kita jadi umat yang terbaik. Wallahu a'lam. Baik, soalan yang seterusnya Ustaz tentang hukum berkenaan dengan duit ke WSP dalam 60,000. Saya kena bayar zakat kalau saya keluarkan duit ke WSP dalam 60,000. Duit KWSP yang ada dalam KWSP dipanggil duit kita, tapi separuh milik. Nama orang bukan nama kita, tapi nak belanja tak boleh. Nampak? Separuh milik kita. Dia bila kita qabat, kita dapat genggam atau kita menguasai duit itu, di situ wajib zakat. Kalau 60,000 telah lebih pada nisab, dan biasanya 60,000 telah lebih daripada setahun. Bila dapat saja, maka itulah tarikh wajib kita mengeluarkan zakat. Kerana KWSP tidak mengeluarkan zakat. Soalan dia Ustaz, adakah duit faedah hanya kena asingkan, duit bunga yang diberi oleh KWSP? Adakah haram duit faedah? Wajib diasingkan untuk setakat ini. Gurilah sumbangan untuk tabung-tabung perjuangan dan anak yatim dan sebagainya, untuk maslahat orang ramai. Yang pokok hak kita itu bukan keuntungan, kita belanja untuk diri kita. Wallahu a'lam. Dia kata, Ustaz, terima kasih jasa mudi kenang. Nak belanja cokotia pun boleh. Masya Allah. Okey, seterusnya tuan-tuan, soalan yang seterusnya tentang rumah. Ya, tentang berkenaan dengan rumah. Saudara saya nak beli sebuah rumah pada harga 50,000. Tuan rumah buat perjanjian. Kalau dalam masa 3 bulan selepas beli, saudara saya tak masuk rumah tu, rumah akan diambil balik oleh tuan rumah tadi, dan duit 50,000 tadi tak dipulangkan. Apa hukum jual beli? Hukumnya jelas haram. Kita boleh meletakkan wang cagaran untuk mengelakkan kerugian sekadar orang yang menolak perjanjian. Jadi kalau 3 bulan, biasanya orang kita akan rugi berapa ribu tuan rumah. Kalau orang lain duduk, kita tak duduk. Balik pada sewa. Kalau sewa tu lebih kurang 1,000 sebulan, lebih kurang adatnya 3,000 sahaja. Boleh ambil wang pendahuluan, kata setengah ulama. Ini 50,000. Dalam masa 3 bulan, siapa nak sewa 50,000? Hukumnya haram pada syarak, berlaku zalim kepada orang yang tak jadi beli. Boleh dikenakan supaya orang tidak buat main, tapi dengan harga yang berpatutan. Lagu mana patutan? Pada orang duduk sewa berapa lebih kurang. Kalau sewa 1,000 sebulan, lebih kurang 3 bulan 3,000 saja. Boleh jadi hangus. Itu pun setengah ulama kata tetap haram, masih tinggi juga. Wallahu a'lam. Baik, soalan seterusnya tentang zikir Ustaz. Ada setengah orang mengatakan bahawa kalau nak berzikir, tak boleh ambil ayat daripada salah satu ayat Quran. Contohnya, jika kita ambil ayat 8 surah Ali Imran atau mana-mana surah, betul ke tak boleh dijadikan zikir? Dan kena ambil semua ayat Quran, dibaca semua, tak boleh dipecah-pecahkan Quran tu. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, boleh kita berzikir, berdoa daripada potongan ayat Quran. Yang tak bolehnya, kita potong ayat Quran dan kita tambah perkataan kita, dan kita bangsakan yang kita tambah dengan ayat Quran itu sebagai ayat Quran. Situ mesti dijaga. Adapun kita ambil petikan daripada ayat Quran untuk kita amalkan sebagai zikir, dan petikan itu tidak merosakkan makna ayat, maka hukumnya masih harus. Tidak ada ulama yang mengatakan haram, melainkan kita potong hingga lari makna ayat atau rosak makna ayat, atau kita tambah perkataan manusia masuk dalam Quran, kita gaul dan kita namakan sebagai Quran. Allahuakbar. Apabila seseorang kafir itu memeluk agama Islam, patutkah berbin atau berbinti Abdullah, atau terus kekal dengan nama bapa dia yang asal? Baik. Tidak ada seorang ulama pun atau dalam hadis yang mengatakan bila orang Islam masuk, orang kafir masuk Islam, kena buang nama asal. Tak usah kata nama bin, nama asal pun tak wajib buang. Boleh pakai. Yang kata wajib buang ini bila nama asalnya makna syirik, atau bin tu makna yang syirik. Nampak? Contohnya maknanya dalam bahasa Hindu katakan, artinya Tuhan Ramayana, nama tu tak boleh pakai kerana itu syirik, kena buang. Tapi kalau maknanya baik, umpamanya bunga melati, bunga melati tak haram pada syarak.
Tak haram. Cuma dalam Hindunya bunyi kalau dia. Tak ada masalah tu. Tak ada masalah. Cuma sunat dengan nama yang segera dikenal dengan nama Islam, bukan wajib. Betul bila bin bapak kafir lagi. Anak Islam dah. Tengok nama bapak tu benda. Nama bapak tu benda. Orang kafir Kristian ke apa? Namanya makna minum arak. Tak boleh kata. Kena tukar nama lain. Dah nama bapak yang kafir tu lagi namanya nama kafir tapi makna tidak apa ni? Tidak kotor, tidak syirik, tidak jijik, maka tidak wajib. Cuma sunat kita menggunakan nama-nama yang baik. Wallahu a'lam. Ini soalan ni agak sensitif sikit Ustaz. Dengar dah ya. Relax, tenang-tenang kau ya. Ustaz Azhar ya, bukan saya. Saya berjimak dengan isteri saya pukul 4 petang. Jadi saya dah mandi dan bersih. Ketika saya solat asar berjemaah, ada rasa lebihan mani itu lagi. Sah tak solat saya itu? Yang ini banyak dalam Facebook, banyak soalan ni. Lepas pada solat asar keluar mani lagi. Boleh tahan orang manjut. Jadi keluar mani ni tidak membatalkan wuduk, dia menyebabkan hadas besar. Bila yang menyebabkan hadas besar? Mani-mani yang mula-mula keluar, bukan air mani yang mula keluar kali yang kedua. Contoh kali kedua gini, lepas dia jimak dia keluar mani, lepas tu dia pergi mandi-mandi, ada lebihan dalam kemaluan. Hak tu membatalkan wuduk. Kalau keluar sebelum semayang, tak sah semayang tu kerana dia tak ambil wuduk. Tengah semayang pun batal semayang, bukan sebab hadas besar, kerana batal wuduk. Mani yang menyebabkan hadas besar, dia terpancar klimaks daripada keseronokan. Adapun yang lebihan daripada mandi, nampak? Dia hanyalah membatalkan wuduk. Jadi selepas daripada semayang, barulah keluar lagi mani, tak batal semayang dia tadi. Tak batal pun. Kerana lepas semayang tu, lepas dia mandi, lepas jimak, dia mandi, dia suci, dia pergi solat. Lepas solat, sama ada keluar mani yang menyebabkan hadas besar pun tak batal semayang, atau keluar mani yang lebihan yang hanya ada dalam kemaluan membatalkan wuduk, tidak batal juga semayang, kerana berlaku selepas salam tak batal semayang. Yang batalnya assalamualaikum, keluar mani, kum mari ke diam, maka batal semayang. Wallahu a'lam. Baik, kita masih lagi dalam semangat Harimau Malaya ni Ustaz. Pasal bola ni. Soalan pun tentang bola juga. Apa hukum kalau kita pakai seluar pendek hendak main bola? Tolong jelaskan. Jawabnya tidak haram kita pakai seluar pendek ataupun pakai spender. Yang haramnya kita dedah aurat. Pakai spender macam Superman. Spender belah luar, dalam seluar panjang. Jadi tak haram. Jadi faham, awak dedah aurat tak? Walaupun awak pakai jubah, pakai serban, tapi punggung buat lubang. Jadi bila pakai seluar pendek tu nampak aurat tak? Kalau nampak aurat, haram. Wallahu a'lam. Pakcik-pakcik dia pakai skirt lepas ni. Baik tuan-tuan, ini tentang dua marhalah ni Ustaz, tentang jamak. Dia tanya, apakah dalil mengatakan dua marhalah ni bersamaan dengan 90 km? 90 km pada zaman Rasulullah, mana ada kira-kira 90 km? Baik. Dalam hadis hanya sebut dengan marhalah, dua marhalah perjalanan. Jadi ulama-ulama sekarang dia orang ukur dengan berjalan kaki dengan tarik tali inci. Berjalan yang macam Rasulullah 2 hari 2 malam berjalan, berapa jauh boleh pergi. Sebab tu dalam hadis tak ada sebut kilometer, tak ada sebut dengan batu. Ulama-ulama moden kitab baru sebut dengan batu dan kilometer. Kalau kita Arab 48 mil. Tapi mil tu mil Arab. Ada ustaz dia disalah mengajar, dia kata 48 batu. Padahal kita Arab, batu Arab ni batu Baghdad, batu Saddam Hussein lain. Kita batu Melayu 56. Nampak? Jadi bila diukur, berlakulah ukuran, keputusan ukuran yang berbeza. Yang paling sedikit 81 km ulama-ulama moden. Ya, cuma yang paling ramai 89,889 km, termasuk Dr. Wahbah Zuhaili. Ukur. Jadi biasa kita ngajar lebih kurang 90 km. Bukan dengan Ustaz ni soalan ni dia hangat sikit Ustaz ni. Cuaca makin sejuk, soalan hangat. Apa hukumnya orang alim mengajar agama di tempat pemimpin yang soleh? Yang peliknya pemimpin itu tidak mendengar ceramah beliau,
Hanya pengikut pemimpin itu saja yang mendengar ceramah tersebut. Baik, macam boleh saya? Jawabnya, mengajar tak ada masalah. Yang dilarangnya kita ni pergi kepada orang-orang yang zalim, kemudian untuk membantu kezaliman mereka. Dalilnya dalam satu hadis, Nabi kata, sayakuna ba'di, lepas pada zaman aku, dia kata ada orang, ya, umara yang yazlimun. Mereka ini melakukan kezaliman, wa yakzibun, dan menipu rakyat. Faman dakhala alaihim, siapa yang pergi kepada pemerintah yang zalim, wa aana ala zulmihim, tolong kezaliman mereka, saddaqa bikazibihim, dan membetulkan atau mengiyakan pembohongan pemimpin zalim, falaisa minni walastu minhu, dia bukan umat aku. Jadi kalau kita pergi bukan untuk membenarkan mereka, tapi untuk menasihat mereka, untuk tazkirah, samalah kita seperti yang dibenarkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Nampak? Izhaba ila fir'aun fa innahu tagha. Pergi kamu wahai Musa dan Harun, dua orang rasul, pergi dakwah, pergi tazkirah Fir'aun, fa innahu tagha. Dia ni zalim, dia ni melampau batas. Jadi jangan pergi untuk ambil dunia daripada mereka, pergi untuk memberi pesan kepada mereka tentang akhirat. Kalau gitu, maka hukumnya harus wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, ya, soalan kita semakin kita akan tamat pada jam 11 malam insya-Allah. Jika saya berselisih dengan seorang perempuan yang berpakaian ketat dan boleh menaikkan nafsu sayang saya tidak kenali, bolehkah saya menyebut astagfirullahalazim dengan suara yang sedikit kuat supaya perempuan itu mendengarnya, dan membalikkan muka saya dengan tujuan untuk menyedarkan perempuan itu tentang pakaian? Apakah tindakan saya ini betul? Jika salah, apakah tindakan yang sepatut yang saya lakukan? Baik. Jumpa dengan orang perempuan pakai ketat lah. Dia ni memang banyak pakai ketat. Dia umur 25, 22, pakai baju adik sekolah tadika. Dah ketat apa? Nah, sampai habis nampak ni. Nah, masalah ni habis. Teran ada tengok dia dekat Ipoh pun ada juga, sama je. Sama lah ibu bapak sama bodoh duk biarkan nak begitu. Nyak kau Terengganu je bodoh, orang Perak bodoh juga. Jadi benda ni bahaya. Pasal ni sampai pada umur tertentu memang dia akan memberbahayakan kita. Tuhan buat kita dia ada nafsu. Kita budak-budak tak ada masalah. Tengok masih budak-budak main kanak-kanak, main rumah pondok-pondok kan. Lepas main buku-buku nasi mok, main kahwin-kahwin pula. Puan umur 6 tahun, kita umur 7. Main kahwin dah dulu, masuk dalam pondok. Dah buat benda pun klik-klik tu bik. Tapi kalau kita umur 21, awet 20, main tidur pondok-pondok dalam hotel, balik awal. Jadi dia pun tengok benda ni muka, dia kata astagfirullahalazim, tengok tak lain. Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk menyedarkan. Sebab tu masuklah hadis man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi. Ubah kemungkaran dengan kuasa kalau ada. Tak ada. Tapi lisan ni dengan lisan macam-macam cara. Dengan sindir, dengan leret, haram mekwe pakai gini haram, masuk neraka. Boleh. Nampak? Dengan sindir, comelnya kain suka, beli gak selang ketuk saya. Cara sindir. Atau dengan memuji, comel lah awak pakai ni. Awak ni comel lah. Ni tapi pakai tudung lagi comel. Sebab ni rambut nampak tidak Islam, pakai tudung nampak Islam, lagi comel. Cara memuji. Jadi bila astagfirullahalazim, kadang-kadang perempuan yang tak tutup aurat, dia berasa segang. Segangnya aku sampai apa tu kata astagfirullahalazim. Tak, sekurang-kurangnya boleh mengubah jiwanya. Jadi hukumnya diharuskan pada syarak. Wallahu a'lam. Ustaz, sikit tentang bab haji. Saya seorang wanita yang berhasrat untuk mengerjakan haji bagi pihak arwah anak lelaki saya. Persoalannya, adakah saya perlu mengikut tertib sebagai seorang lelaki? Contohnya semasa melontar di Jamrah dan berlari-lari anak semasa mengerjakan sa'i. Hukumnya sama sahaja. Cuma sunat meraihkan akan tertib orang lelaki. Semasa saya bekerja, gaji saya tak tetap dan tak tentu pendapatan bulanan serta mempunyai tanggungan yang ramai. Apakah saya perlu membayar zakat daripada pendapatan saya? Masalah pendapatan tetap atau tidak bukan menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah pendapatan kita tu ataupun harta kita. Sebab tu kanak-kanak yang dalam buai baru umur 1.5 tahun wajib bayar zakat. Kalau kita faham. Kita orang Melayu dia dah faham, bila kita ni budak-budak tak kena zakat.
Dia lahir, ayah dia mati, dia dapat saka 100,000 masuk dalam bank. Cukup setahun 100,000 milik budak yang umur setahun, wajib keluar zakat. Tapi budak tu tak wajib keluar, takkan dia merangkak nak pergi di tabung haji apa semua. Jadi orang lain yang jaga dia. Jadi masalah pendapatan tak tetap, tidak diajarkan kurang. Cukup makan tak? Cukup belanja tak? Lebih daripada had. Masuk dalam istilah orang kaya ke tak? Sebab kadang-kadang ada orang pendapatan dia setahun 2 kali saja. Tak tetap. Sekali dapat berapa? Sekali dapat ada 600,000. Allah Rabbi, tak tetap apa pula gitu. Memang tak tetap. Kadang-kadang 3 bulan baru dapat sekali. Dah berapa dapat? 40,000. Kadang-kadang setahun baru dapat berapa? 6 juta. La ilaha illallah. Tak kira tetap tak tetap. Kira cukup makan. Mau sampai pada had orang kaya, mau kena zakat. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan, ada soalan. Dia kata dia jual tanah, sebidang tanah, dia jual sebidang tanah. Apakah saya perlu membayar zakat bagi jualan tanah tersebut? Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, bila kita ni bukan penjual tanah, tapi kita ada tanah, sampai masa kita perlu duit, kita jual. Walaupun dapat dengan harga yang melebih daripada nisab. Contoh 100,000 lebih daripada nisab, tidak wajib kita kena bayar zakat. Yang wajib zakat orang yang kerja dia penjual tanah. Jadi orang yang bukan penjual tanah tak kena zakat. Cicing kita ada sebetul, kita ada kereta ataupun ada rumah, sampai masa kita perlukan duit, jual rumah atau jual kereta 60,000 katakan, nak pakai duit, tak kena zakat. Yang kena zakat penjual kereta atas nama zakat perniagaan. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan, kita ada soalan yang terakhir selepas ini. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, kita dengan akhlak kita datang belajar, dengan akhlak kita mendengar ceramah, dan dengan berakhlak juga kita meninggalkan majlis ini. Jadi sebelum kita menamatkan majlis ini, saya hubung balik, kita sama-sama akan baca doa. Mudah-mudahan memohon barakah daripada Allah, rahmat daripada Allah. Kita minta ustaz kita tolong bacakan dengan laungan amin yang bergema daripada tuan-tuan, hampir bergegar maju ini, dengan Fatihah yang kita baca nanti insya-Allah, dengan beradab. Yang kedua, saya minta maaf pada tuan-tuan. Jadi kita bagi peluang pada tuan-tuan, jika nak ambil gambar kami berdua, sekarang boleh ambil. Sebab selepas ini, selepas habis saja Ustaz Azhar pun penat, 2 hari di sini banyak program dia. Selepas habis kuliah ini terus akan dibawa. Kita tidak membuka ruang untuk tuan-tuan bersalam-salaman pun, makan masa dia berjam-jam nanti. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil gambar sekarang, boleh daripada sini boleh ambil gambar. Jadi yang mana di atas pentas ni boleh ambil gambar di sini, yang di bawah boleh ambil gambar daripada bawah. InsyaAllah kita bagi peluang pada ustaz kita untuk berehat sedikit. Soalan untuk dia yang terakhir, ada 2 soalan yang terakhir sebelum kita mulakan dengan bacaan doa dan selawat. Apakah bolehkah seorang perempuan meminang seorang lelaki, dan bagaimanakah prosedurnya kalau boleh? Tidak ada sebarang ketetapan dalam agama, maknanya orang perempuan tak boleh meminang, orang lelaki yang boleh meminang. Cuma dari segi adab sahaja. Yang berlaku Rasulullah SAW dipinang sebenarnya hakikatnya oleh keluarga Sayyidina Abu Bakar untuk Aisyah. Begitu juga dengan keluarga apa benda ni, Siti Khadijah, Ali Ja'far radhiyallahu an. Jadi kita kalau kita nak meminang lelaki, boleh. Peminangan maknanya usaha peminangan itu dari pihak perempuan. Kita tengok seorang lelaki-lelaki ni dia baik, beragama, orang semayang, orang pergi belajar agama, walaupun kerja makan gaji di pejabat, tapi dia orang baik, maka dia jodoh yang baik untuk kita. Maka kita boleh pinang. Pinang lagu mana? Menyatakan hasrat. Bila kita menyatakan hasrat, dia suka, maka kita gerakkan supaya pihak keluarga lelaki-lelaki yang memulakan. Padahal meminang daripada pihak perempuan. Dan pepatah Melayu kata pergi tak boleh cari timba, tu pepatah tak ada masalah. Kita boleh robah, tulis balik. Pergi tak ada salah mencari timba. Boleh buat, tu hak kita. Nampak? Sebab bila datang laki-laki yang beragama, dalam hadis kata iza ja'akum man tardawna dinah. Bila datang seorang laki-laki kepada kamu yang kamu tengok bagus agamanya, fazawwiju, maka para wali tolong kahwinkan anak perempuan kamu. Jangan beri terlepas peluang ini kepada laki-laki seperti ini. Nampak? Tengok comel dah. Oh, comel budak ni. Aku tengok aku pergi kuliah, dia ada sama. Bagi kahwin dengan anak aku lah. Tanya laki-laki, budak, saya tengok awak ni baik, saya pergi semayang, pergi kuliah, orang awak baik, cakap khabar awak baik, saya nak awak jadi suami kepada isteri saya. Suka tak? Tu anak saya. Cara tu begitu mudah. Yang jadi payah sekarang adat ni. Itu yang jadi payah. Nampak? Payah nak kahwin gini. Lagi payah pula masuk dengan mak pula. Mak yang banyak jadi nikah. Ayah kenang dah, mak tak bagi. Mak tu bukan wali, tapi jadi terbalik orang Melayu. Mak ni lebih pada bapak wali dah pula.
Nah, mak ni penasihat je bila ada orang nak minang, pergi duduk dapur, buat mi goreng, buat kuih tiaw. Tak, dia naik atas pula. Nah, ayah dia kata tak apalah, pak cik tak ada kisah boleh belaka. Abang jangan cakap banyak. Ini masalah yang berlaku. Jadi kita balik kepada Islam, tak ada salah. Bila kita nak kahwin dengan pelanggan laki-laki, kita boleh meminang. Cuma dalam majlis itu, mulakan dengan pihak lelaki. Wallahu a'lam. Soalan terakhir Ustaz, bolehkah kita mengucapkan selamat menyambut Deepavali pada orang India? Adakah dengan ini boleh memesongkan akidah dengan ucapan ini? Baik. Dalam satu hadis seorang laki-laki beritahu, ya Rasulullah, kami ini telah diberi salam oleh orang Yahudi. Maka bolehkah kami jawab? Nabi kata boleh, jawab dengan alaikum sahaja. Oleh kerana itu jumhur ulama mengatakan jangan berkata dengan selamat untuk lain daripada orang Islam. Ini jumhur ulama, ni selalu saya jawab. Walaupun ada khilaf benda ni, tapi ni yang paling kuat. Walaupun ada hadis Abu Hurairah mengatakan boleh, tapi hanya Rasulullah sendiri boleh mengatakan tak boleh. Maka kalau orang nak kata Deepavali, jangan kata selamat, jangan kata benda lain. Nampak? Happy Deepavali, teruskan berhari raya, tahniah dengan Deepavali. Ini yang lebih baik supaya kita keluar daripada khilaf. Al-khuruju minal khilaf mustahab. Tapi kalau kita kata bukan rosak akidah. Rosak akidah ni kita terima cara mereka menyembah berhala. Itu lain. Kata-kata yang kata haram tadi, kata selamat, Deepavali dan sebagainya, bukan masalah akidah. Haram berkata sahaja, bukan haram masalah akidah. Masalah akidah ni lain. Kita tengok comel juga buat berhala gini, atau betul juga cara menyembah berhala begini, hak tu jadi rosak akidah. Ke betul juga tok pekong dia, hak tu yang merosakkan akidah. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan.